biasanya alasan kita, bukan alasan kita, alasan kawan-kawan kita yang tak nak berdakwah. Yang datang ni semua nak berdakwah, betul kan? Apa biasanya alasan kawan-kawan kita kat luar tu yang tak berdakwah? Tak ada apa? Tak ada keyakinan diri lagi? Takut, tak cukup ilmu. Apa lagi? Segan, malu, tak pandai, kan? Diri saya sendiri pun kurang bagus, merendah diri. Okey, tak apa. Alasan-alasan semua tu kita tengok. Pertama, alasan yang cukup evergreen, iaitu saya tak cukup ilmu. Kalau biasanya dalam kursus saya ataupun dalam ceramah saya suka tanya soalan supaya kita berfikir. Saya bagi contoh, air mineral ni harga dia RM1. Contoh je. Tapi dalam poket kita ada lebih kurang 80 sen je. Lagi berapa sen tak cukup? 20 sen. Baik. Kalau untuk kita yang kata kita tak cukup ilmu, saya nak tanya, berapa lagi baru cukup? Soalan logik ke tak? Dia mesti ada kayu ukur. Kalau yang ini jual RM1, kita ada 80 sen, kita tahu dengan jelas kita tak cukup 20 sen. Tapi bila mana kita kata tak cukup ilmu untuk berdakwah, soalan saya simple. Berapa banyak lagi ilmu baru kira cukup? Bila diam, dia ada dua kemungkinan. Apa kemungkinan dia? Malu nak jawab, bukan malu nak jawab. Sebab dia tak ada jawapan. Sebab dia sekadar mengungkapkan perkataan itu sekadar untuk cakap je. Dia macam anak-anak kita, kita tanya dia apa, dia jawab je. Belum tentu betul. Yang penting ada jawapan. Dia bagi jawab dulu. Sama juga. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, berapa banyak ilmu baru kira cukup? Ada tak? Kalau untuk jadi seorang ulama dalam maqasid syariah, dia ada klasifikasi dia. Nak jadi ulama dalam Quran, nak jadi ulama dalam maqasid syariah, dalam hadis dan sebagainya, dia ada klasifikasi dia, betul? Tapi untuk berdakwah, berapa banyak ilmu baru kira cukup? Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, balighu ani walau ayah. Berapa ayat? Ini tuan-tuan dan puan semua dah hafal Fatihah ke belum? Fatihah dah 7 ayat dah. Nabi kata berapa ayat? 1. Surah Al-Ikhlas 4 ayat dah. Pergi Bismillah, settle. Tuan-tuan dan puan, yang kafir kat luar tu pun dah tahu Bismillah, Alhamdulillah. Kita tuan-tuan dan puan, cukup simple. Kadang-kadang kita fikir dakwah tu susah, kita kena hafal macam Zakir Naik. Wah, aku tak boleh. Siapa suruh? Tak ada dalam ayat Quran, ayat hadis kata mu kena jadi macam Zakir Naik baru berdakwah. Tak. Yang syaratnya ialah balighu ani wala ayat, sampaikan walaupun 1 ayat. Apa yang kita tahu? Qul huwallahu ahad, tahu tak? Bagi tahu lah dekat Pak Cu kat luar tu, Pak Cong, Acong. Kalau Acong dipanggil apa kat sini? Pak Cu. Dipanggil Pak Cu tapi bukan Muslim. Tapi nama dia dipanggil Pak Cu. Cakaplah, Pak Cu, Qul huwallahu ahad, Tuhan tu satu. Mu boleh setuju tak? Boleh. Satu Tuhan bagus. Buat apa banyak-banyak pening? Allahu samad, Allah tempat bergantung segalanya. Allah bagi makan semua orang, Allah tak perlu makan. Boleh terima tak? Boleh lah tu. Lam yalid wa lam yulad. Ini Tuhan tak ada bapa, tak ada anak. Dia tak ada mak bapak, tak ada anak. Dia satu-satu saja. Betul tak? Betul lah. Kalau Tuhan ada mak bapak, dia memang mak bapak pun Tuhan. Kalau ada anak, anak dia pun Tuhan. Berapa banyak Tuhan? Banyak gaduh nanti. Semua mau rebut kuasa, mau rebut jawatan Perdana Menteri. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada apa yang sama dengan Allah. Sebab segala yang kamu boleh bayangkan itu adalah ciptaan Tuhan, bukannya Tuhan. Boleh terima tak? Betul. Kalau boleh nampak itu bukan Tuhan, itu manusia, itu makhluk. Kamu sudah ada satu dah, la ilaha illallah. Kan senang.
Apa? Belum lagi syahadah. Sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh ajar kepada cara yang sangat teknikal. Tetapi untuk permulaan, tak. Siapa boleh masuk tadika? Mana-mana kanak-kanak yang dah boleh bercakap, tak pandai bercakap pun boleh masuk tadika dah. Yang penting dia masuk tadika, dia belajar. Sama juga. Requirement dia untuk kita berdakwah, bila kita kata tak cukup ilmu, satu ayat. Tadi masih ingat saya cerita tentang kisah Abu Bakar? Ketika Abu Bakar berdakwah, rukun iman ada dah? Belum lagi. Baru turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak ada lagi. Tapi apa yang dia tahu sebenarnya? Dia hanya tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Setuju kalau saya kata ilmu yang kita ada pada hari ini, di saat ini, jauh lebih banyak berbanding dengan Abu Bakar ketika Abu Bakar mula berdakwah dulu. Sebab sekarang kita dah tahu rukun iman, rukun Islam kan. Abu Bakar dia tak ada rukun iman, rukun Islam waktu tu. Maksudnya ilmu yang kita ada hari ini lebih banyak berbanding dengan Abu Bakar ketika dia mula berdakwah. Betul? Kenapa kita tak boleh bermula?